Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini 8 Ogos 2021 bersamaan dengan hari Ahad. Okey, sebentar tadi alhamdulillah Datuk Azizul Awang Hasni telah pun berjaya mengharumkan nama negara dengan memenangi pingat perak dalam acara berbasikal kerin di Sukan Olimpik Tokyo. Okay, so tahniah, congrats kepada Datuk Azizul Awang kerana telah berjaya mengharumkan nama Malaysia dan mengibarkan jalur gemilang di pentas Olimpik. Alhamdulillah, tahniah. Okay, berbalik kita kepada chat. Okay, minggu ini kita akan fokus ataupun melakukan bacaan-bacaan ataupun trade idea, dan minggu ini kita akan fokus kepada bacaan FMCBR dan juga Awesome Oscillator. Okey, secara amnya, okey, untuk pair GBP CHF Weekly, ini adalah antara trade idea ataupun mapping yang kita akan jangkakan perjalanannya untuk time frame weekly. So bila kita sembang pasal time frame weekly ni tuan-tuan, so ini adalah perjalanan jauh lah ya tuan-tuan. So kerana apa? Weekly kita tahu masa yang diambil untuk perjalanan weekly adalah agak lama, dan juga dia dapat memberi pips yang lebih besar. Okay, pips yang lebih besar berbanding time frame yang lebih kecil. Okay, mungkin ramai yang bertanya kepada saya kenapa saya lebih gemar menggunakan time frame besar. Kerana apa? Kerana apa? Saya sebenarnya tuan-tuan, saya tak ada banyak masa sangat tuan-tuan, kerana saya hanya part-time trader. Saya bukan full-time trader, saya bukan FTT. So, saya masih lagi bekerja tuan-tuan, saya masih lagi bekerja. So, dalam biasanya kalau ada dalam office hour tu, saya amat jarang bukan kata jarang, tapi boleh katakan jarang juga saya melihat chat. That's why saya lebih gemar untuk menggunakan setup di time frame yang lebih besar, which is di time frame daily dan ke atas. Tapi tak ada masalah, tuan-tuan boleh je pakai time frame yang lebih kecil di time frame H1, bergantung kepada keselesaan ataupun tuan-tuan ini jenis apa, scalper ke, swinger ke, ataupun intraday. Okey, berbalik kita pada chat. Okey, untuk pair GBP session di time frame weekly, kalau melihat kepada pembacaan AO, kita boleh melihat ada satu pembentukan conversion. Okey, conversion di sini ada AO conversion. So secara amnya, bila ada conversion, kita tahu kekuatan market untuk naik masih lagi kuat. Dia sama saja macam Momentum kata kekuatan naik masih lagi kuat, dan tapi dalam kes ini kita tak menggunakan BBMA, kita menggunakan baca FMCBR dan AO. Tapi dalam kes ini AO melakukan conversion, dan kita tahu kekuatan market untuk naik masih lagi kuat. Okey, bila ada conversion tuan-tuan, kita boleh identify ini di sini, di sekitar ini ialah wave 3, dan di sini ialah wave 1. Okey, wave 1, wave 2, wave 3. Ini subwave tuan-tuan, subwave, kerana wave besarnya ialah di sini. Ini wave 1, ini wave 2. Wave 2 adalah pergerakan ABC, A, B, C. Ini wave pertama, A, B, C, wave kedua, dan sekarang ini ialah dalam pembentukan wave ketiga. So bila dalam pembentukan wave 3, kita ada subwave. Subwave ni berbentuk 1, 2, 3, 4, 5. Bila ada 5 subwave baru complete wave 3. So ini ialah pergerakan wave dalam wave. Tapi tak apa, benda ini ialah benda yang agak kompleks. Saya pun masih lagi belajar untuk pasal elite wave ini. Tapi tak apa, sekarang ni kita concentrate untuk pergerakan subwave. Okay, subwave ini akan berbentuk pergerakan 5 wave. Okay, so ini adalah 1, ini ialah 2, dan ini ialah 3. Sekarang ini ialah wave 4, subwave 4 Ini ialah wave 4. So tugas kita sekarang tuan-tuan. Okey, sebelum itu kita melihat, tuan-tuan melihat saya ada melakukan satu marking di zone-zone ini. Ini adalah marking yang standard yang biasa saya lakukan. Which is kalau tuan-tuan lihat, ini ada apa? Ada high, ini ada lower low, ini lower high, dan ini adalah lower low. Dan sini ada pun ada low, ada low, high low, dan ini ialah high, ini ialah high, ini ialah high. So basically, technically ini ialah marking yang saya buat berdasarkan tindak balas ataupun price action. So kalau kita melihat di sini, price datang test beberapa kali ya. So saya marking this particular zone, dan ini menunjukkan ini ialah zone SNR. So this one kita tengok price datang di test
try untuk break beberapa kali sebelum melakukan breakout. So saya marking this is antara potensi zon-zon yang berkepentingan. Sama juga di sini tuan-tuan melihat, tengok price datang beberapa kali dan masih belum berjaya melakukan breakout, dan saya marking this particular zone. Sama juga di zone ini ya tuan-tuan, kita melihat ada satu zone, okey, zone yang menghalang price untuk terus naik. Okey, itu secara asasnya pemakian, jadi maki pula. So itu secara asasnya zon-zon yang saya maki untuk dijadikan sebagai zon-zon SNR berkepentingan. Okey. Okey. So sekarang ini kita berada di sekarang ini kalau kita melihat ini dalam keadaan wave, kita berjangkakan ini ialah wave 4 ya tuan-tuan ya, wave 4. Adakah wave 4 ini sudah selesai? Okey, kalau kita melakukan satu penarikan Fibonacci di weekly, okey, ini adalah Fibonacci. So di sini ialah antara zon 161, which is kita melihat zon potensi pullback di sekitar 161 weekly. Di weekly. Okey, di weekly ini ialah di sekitar zon 161 di weekly. So saya kecilkan sedikit. Okey, dan saya sudah buat satu penandaan. Di atas ini ialah zon 261 di daily. Okey, ini ialah zon 261 di daily melalui penarikan Fibonacci di daily ya. Okey. So sekarang ini ternyata price sudah pun bereaksi di sekitar zon 261 di daily. Kita melihat price sudah pun melakukan reaksi di sekitar zon 261 di daily. Tetapi kita melihat di sini tiada sebarang pemecahan CB1, kerana kalau kita melihat di sini CB1-nya masih lagi jauh di sekitar ini. So kita menjangkakan untuk market melakukan pertukaran trend, dia perlu at least ada ID dan ada CB. Itu syarat utama sebelum market melakukan pertukaran trend. Tapi kalau kita melihat di daily, kemungkinan sudah ada. Kerana apa? Kerana engulfing di weekly selalunya membentuk pemecahan CB1 di daily. So kita boleh melihatlah. Tapi sekarang kita concentrate di sekitar weekly sebelah dulu. Okey. So sekarang ini di weekly masih belum ada pemecahan CB1. Kemungkinan besar kita boleh tunggu dulu untuk pemecahan CB1. Tetapi dia ada potensi kemungkinan besar price akan berhenti di sekitar daily. Ataupun kalau dia nak turun lagi, dia boleh turun di sekitar weekly. Tetapi harus diingat, wave 3 ini valid sekiranya price tidak berjaya melepasi wave 1. Which is wave 1 ini saya sudah melakukan satu line, which is this is invalidation. Sekiranya market berjaya break this particular invalidation line, secara asasnya pengiraan ini terbatal. Di mana wave 1, wave 2, wave 3. So wave 4 tidak boleh melepasi wave 1 kecuali pergerakan ataupun wave itu berada dalam bentuk diagonal. Tetapi saya melihat ini bukan bentuk diagonal. Ini bukan berbentuk diagonal. So saya melihat sekiranya price melepasi wave 1 secara automatik, secara asasnya ini pengiraan wave ini terbatal. So kita kena buat counting yang baru. Okey, itu selesai. So jangkaannya price sekarang ni bertindak balas di sekitar zon 261 di daily. Tetapi dia juga boleh turun untuk mencari zon 161 di weekly. So kita marking siap-siap. Okey, kita marking siap. Okey, itu selesai. Okey, so selesai di weekly. So apa ceritanya di daily? Di daily ini kita boleh melakukan satu penarikan Fibonacci di daily. Kita melihat, okey, kerana di sini sudah berlakunya pemecahan CB1. So price sudah terhenti di sekitar ini. Minta maaf, saya tak dapat. Okey, di sekitar ini. Okey, di sekitar ini. Nah, ini adalah zon 261 di daily. Okey, tuan-tuan, adakah perjalanan kenaikan ini sudah pun selesai di daily? Okey, so kita melihat di sini ada satu yang kita katakan sebagai dominant break. Okey, dominant break. So dominant break ini kalau kita melihat candle di sekitar ini, mother candle, this particular mother candle telah pun dipecahkan oleh this particular candle. This particular candle yang berjaya memecahkan. So ada 1, 2, 3, 4 candle kelima yang berjaya memecahkan this particular mother candle. So kita ada syarat penarikan Fibonacci telah pun ada. So bila kita melakukan syarat penarikan Fibonacci itu, tuan-tuan, nescaya kita melihat zon 261 ni, tuan-tuan, telah pun berjaya dipecahkan.
zon 261 ni telah pun berjaya dipecahkan. So, jangkaannya price akan mencari potensi mencari 423 untuk completekan cycle-nya di daily, which is ada sedikit lagi tuan-tuan, ada sedikit lagi kenaikan yang mampu dilakukan oleh price. Okey, clear tuan-tuan? So di sini juga tuan-tuan boleh melihatkan di sini ada terbentuknya conversion. Ya, di sini ada terbentuknya conversion, which is di sekitar yang kita melakukan di weekly seperti tadi, which is wave 1, wave 2, wave 3. Sekarang ni kita menunggu wave 4 selesai sebelum kita mencari setup-setup yang menyokong untuk naik ke jangkaan kita, which is di sekitar 423. Okey? Okey. So kita move balik di sekitar di daily, di weekly. Saya kecilkan semula. Okey. So ini adalah conversion yang kita cakap sebentar tadi. Okey. So ini di weekly sekitar zon 161. Ini sekitar zon 261. Okey. So tuan-tuan, fokus kalau saya kalau ini ialah setup, kita melihat setup weekly dan juga daily. So saya lebih fokus untuk mencari peluang-peluang buy, untuk mencari peluang-peluang buy. Boleh sell, boleh, tak ada masalah, tuan-tuan boleh sell, tapi untuk saya akan mencari peluang-peluang buy. Okey, mencari peluang-peluang buy kerana saya melihat di daily sudah berlaku, price sudah pun break Fibo di daily, which is di zone 261, dan saya menjangkakan, saya fokus price boleh mencari boleh naik untuk mencari di sekitar zon 423, di sekitar ini, ya, di sekitar ini. Cumanya sekarang ini kita perlu berhati-hati kerana apa? Kerana adakah wave 4 sudah pun selesai ataupun tidak? Wave 4 sudah pun selesai ataupun tidak? So kita perlu berhati-hati kerana dia boleh sekarang ini sudah berada di sekitar zon 261 di daily. Adakah dia mampu break untuk mencari di weekly? Kita tidak tahu. Tetapi kita tahu ini adalah zon-zon yang menjadi pemerhatian sebelum kita mencari peluang-peluang buy. Dan kita peluang-peluang buy itu perlulah disokong di time frame dengan setup sokongan di time frame yang lebih rendah. So sekarang ini kita mencari peluang-peluang ataupun setup sokongan di time frame yang lebih rendah untuk menyokong pergerakan setup di weekly ini, ya tuan-tuan, di weekly ataupun dan juga di daily. Okey. So kita menjangkakan price akan naik untuk membuat wave apa tuan-tuan? Untuk membuat wave 5. Wave 5 ada di sekitar ini. Sub wave 5. Pergerakan subwave 5, which is ini. Okey, tapi ada wave 4 je kemungkinan berlaku di sekitar ini. Ini kemungkinannya, kemungkinan ini ialah wave 4. Okey, ini di zon 261 di daily ini kemungkinan, ataupun di sekitar zon 161 ini di wave 4. So sekarang ni wave 4 dia ada dua kawasan kemungkinan menjadi pemerhatian, which is di sekitar zon 261 di daily ataupun di sekitar zon 161 di weekly. So ini adalah antara kawasan-kawasan yang menjadi perhatian kita lah. Okay. Sekiranya alamak, okey, sorry tuan-tuan, hilang pula wave 3 ni, sub wave 3 ni. Okey. So sekiranya break this particular wave 1, secara automatiknya counting ini terbatal. So sekarang ini kita mencari pergerakan wave 4 dalam bentuk ABC. So kita nak tahu sama ada C sudah berakhir di sini ataupun C ini akan berakhir di sini. Tapi ultimate target kita ialah untuk mencari pergerakannya sehingga mencapai zon 423. Ini adalah target kita tuan-tuan. Ini adalah ultimate target. Okey. So kesimpulannya untuk pair GBP UCHF di time frame weekly, saya mencari peluang-peluang buy. Saya mencari peluang-peluang buy. So secara ringkasnya di sini setelah berlakunya what we call that setelah complete wave 4, kita akan mencari wave kelima lah kebiasaannya. Bila sudah berlakunya wave 4, kita akan mencari wave 5, ya tuan-tuan. Okay. So secara asasnya ialah ini adalah pergerakan wave yang sangat besar weekly, wave 1, wave 2, dan sekarang ni berlakunya pergerakan side wave 1, subwave 2, subwave 3, dan sekarang jangkaannya subwave 4 sama ada berada di sekitar zon 261 di
daily ataupun di sekitar zon 161 di weekly. Setelah selesai subwave wave 4, kita akan ride subwave wave 5, dan dalam masa yang sama complete subwave wave 5 akan membentuk akan membentuk wave 3 di time frame weekly. Okey, di time frame weekly. Okey. So itu saja trade idea ataupun analisa mapping untuk GBP CHF di time frame weekly dengan menggunakan bacaan FMCBR dan juga awesome oscillator, dan dalam masa yang sama kita cuba untuk melakukan wave counting. Wave counting ni sebenarnya saya tak ada dah pakar sangat, saya tidaklah expert sangat. Secara basicnya ini adalah apa yang saya nampak untuk GBP CHF untuk wave counting ni lah tuan-tuan. So kalau tuan-tuan boleh, tuan-tuan kalau berminat, tuan-tuan boleh join grup Telegram Signalist Trade Idea. Saya akan sertakan link di bawah, dan jangan lupa subscribe, share, like button YouTube channel ini, dan insyaAllah saya akan dari masa ke semasa saya akan cuba untuk memberi ilmu, atau saya akan share sedikit ilmu untuk tuan-tuan supaya kita sentiasa improve dalam trading kita ya. Okey. Sekian, perlu diingatkan sekali lagi, ini hanyalah analisa mapping ataupun trade idea sahaja ya tuan-tuan. Itu perlu ingat, itu perlu jelas. Untuk mencari entry perlu ada signal dan setup di lower time frame yang menyokong setup ETF utama ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.